Okey, baik, itu antara kompilasi TikTok yang sempat kami kumpulkan ataupun compilkan untuk anda sendiri, dan saya sempat juga membaca komen-komen di Facebook. Ramai yang sudah berkongsi pandangan mereka. Ada yang berkata, saya tak ada keluarga mertua, saya bujang. Itu topik untuk lain hari, sama kita boleh bincangkan rezeki hidup membujang. Ya, hidup membujang. Okey. Tapi hari ini kita bersama dengan 3 orang tetamu di sebelah saya. Sangat-sangat sweet orangnya. Sweet Kismina. Sihat, sweet? Sihat, alhamdulillah. Okey, dan semalam telah menyambut hari lahirnya. Betul. Dan juga anniversary. Ulang tahun perkahwinan. Happy birthday to you. Okey, dan di sebelahnya kita sekali lagi bersama dengan Azam Shah dan juga Encik Fazli. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey, baik, untuk kita membuka topik kita pada hari ini, kita bercakap tentang rezeki rumah tangga kita. Siapa dulu nak angkat tangan? Motivasi dulu. Kita terus bersama dengan Cik Fazli terlebih dahulu. Kalau kita bercakap tentang rumah tangga, rezeki rumah tangga, ramai dalam kalangan orang bujang yang mungkin takut untuk berumah tangga kerana mereka takut tak mampu, mereka takut kepada komitmen. Tetapi rezeki ini kita tak boleh pertikaikan. Rezeki jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan. Apa yang boleh kita faham tentang rezeki dalam rumah tangga? Bila sebut tentang rezeki ini, kita kena faham macam ni. Makna rezeki yang sebenarnya adalah apa sahaja yang bermanfaat. Sama ada boleh dimakan atau tak boleh dimakan, maka itulah rezeki. Contoh, ada kawan baik, memang tak boleh makan kawan. Boleh kata lain. Jangan makan kawan lah kan. Tapi nak ceritanya, ada kawan yang baik, maka dia ada manfaat pada kita. Kita ada manfaat pada dia. Maka itulah rezeki kawan yang baik. Okey. Kan? Apa lagi? Apa sahaja. Contoh, kita ada Syirah kerja sini, dengan rumah jauh tak? Boleh tahan 40 minit. 40 minit. Sama. Sama, lebih kurang. Saya lagi dekat lah. So, rezeki saya lah dekat sini. Jadi tetamu kat sini. Maknanya itulah rezeki. So, rezeki boleh jadi dari segi pelbagai bentuk dan apa saja bentuk. Cuma bila kita bincang dalam soal rumah tangga, ramai orang lihat rezeki ni dari segi kewangan, financial. Sebab tu ada orang dia takut nak kahwin. Sebab apa? Dia kata tunggu stabil dulu. Kan, tunggu stabil dulu, dah okey dulu, baru kahwin. Betul. Sebab sama-sama stabil. Betul. Tapi pada masa nak kahwin tu, tengok pula umur berapa bila stabil. Kadang-kadang dia rasa masa 25 tak stabil lagi, 30 tak stabil lagi, tak boleh lagi. Umur 40 tak stabil lagi, 45 baru nak kahwin. Ataupun 50 baru nak kahwin. Baru kan? stabil. Baru stabil rasanya. Masa tu orang semua dah nak bercucu dah kan. Lepas tu nak cari jodoh pun bukan senang. Sebab pada saya, bila meningkat usia, nak cari jodoh yang lebih kurang pun bukan senang, satu. Yang kedua, nak adapt tentang perubahan. Daripada hidup seorang kepada hidup berpasangan, bukan mudah. Sebab dia dah biasa. Dah 50-40 tahun dah biasa macam tu kan. Sebab tu pada saya cabaran. Sebab dia... Saya tergelap, minta maaf Cik Fazli, sebab saya membaca satu komen semalam di portal mana entah, di Facebook kalau tak silap saya. Ada orang komen, duduk single selama 20 tahun lebih, tiba-tiba dah berkahwin, suaminya bernafas pun salah. Semua salah. Itu tak kira pecik ubat gigi lagi kan. Jadi maknanya itulah rezeki. So, rezeki itu sekali maknanya apa sahaja yang kita dapat manfaat. Jadi soal rezeki bukan sahaja tentang kewangan lah. Sebab itu pada saya rezeki ni dapat jodoh yang baik rezeki. Kadang-kadang kita dah berusaha nak dapat jodoh yang baik. Contoh, ada yang berfahaman, bukan berfahaman. Maksud saya dia kata okey, jodoh yang baik ni bila keluarga tentukan. Keluarga temukan jodoh lah. Jadi keluarga perkenalkan dan jodohkan. Sebab keluarga tu baik, maka kita pun baik, maka insya-Allah akan jadi suami isteri yang baik. Saya jumpa kes yang gagal. Walaupun ditemukan oleh keluarga yang baik. Kenapa? Sebab dia ada soalan-soalan lain lagi. Keserasian, pemahaman macam mana nak faham pasangan, kemudian komitmen untuk kekal dalam perkahwinan. Kan? Dan yalah, jadi sebab tu saya kata walaupun kita dah berusaha, bila bukan jodoh kita, tetap bukan rezeki kita. Betul. Saya jumpa kes, teman sekalian, yang wanita ni memang kalau dari segi dia punya sejarah hidup macam-macam lah. Daripada sosial, daripada macam-macam isu. Sampai dia kena kes yang berat-berat lah. Bertemu dengan lelaki yang baik. Sekarang pakai purdah. Sekarang jadi orang yang baik. Lalu tazkirah. Aku pun kena tazkirah. Tak nak ceritanya, maknanya rezeki dia berjumpa dengan orang yang baik menyebabkan dia jadi makin baik. Sebab itu rezeki ni boleh jadi pelbagai bentuk. Bukan hanya kewangan lah.
Itu sebagai mukadimah lah. Okey, baik Encik Fazli. Dan daripada Encik Fazli kita ke sweet pula. Okey, memandangkan sweet baru saja menyambut ulang tahun perkahwinannya semalam. Sebenarnya usia perkahwinan Azam pun sama lebih kurang lah, Lebih tapi kurang. Tapi tahu saya setahun awal. awalan. Oh, sebaya semua, sebaya. Sebaya. Termasuk sini lah sebaya. Sebaya lah. Sekali apa tujuh. Okey, baik Sweet. Mungkin Sweet boleh kongsikan sebelum nak berkahwin tu, pernah tak Sweet fikirkan mengenai komitmen tadi dan adakah antara faktor yang juga membuatkan Sweet ingin mendirikan rumah tangga adalah Sweet boleh berkongsi rezeki Sweet daripada kita mengambil rezeki orang lain ataupun apa yang boleh kita wujudkan sama-sama. Saya ada rezeki yang saya sendiri boleh kongsikan dengan seseorang. Benda tu sebenarnya memang kena ada dalam sebuah hubungan tu. Maknanya sebelum kahwin dah kenal dengan orang tu, apa kalau tanya Sweet personally lah, apa niat pertama kita nak kahwin? Apa yang kita nak lakukan dengan kita punya pasangan, ke mana arah tuju kita nak pergi dengan dia, itu semua perlu dibincang seawal sebelum perkahwinan. Sebab kalau tanya Sweet, bila tak buat benda tu, itu yang akan nampak susah. Sebab tak ada perbincangan, tak ada plan in the future semua kan. And kalau nak cakap pasal kongsi rezeki ni, ternyata bukan saja daripada sudut pandangan Sweet nak berkongsi dengan suami, tapi daripada sudut pandangan suami terhadap Sweet pun kita boleh nampak. Especially masa zaman tunang. Okey. Orang kata tunang itu adalah satu dugaan yang besar. Betul. Jadi kita orang yang nak kahwin muda ni, kita akan rasa macam, aduh, takutnya nak ikat setahun, nak ikat 5 bulan, nak ikat 6 bulan tau. Darah manis ni. Darah manis orang kata. Tapi untuk pengalaman Sweet dengan Adam sendiri, kita orang ikat setahun dan memang nampak rezeki yang mencurah-curah yang tak disangka sampai kita orang boleh buat satu perkahwinan yang orang kata boleh dikongsi dengan orang ramai. Alhamdulillah. Jadi bila lepas perkahwinan tu, memang duduk dengan Adam kan, terfikir, banyak duit kita sebenarnya. Banyak. Kita tak sangka benda tu. Jadi konsep rezeki tu macam Tuan sendiri katakan, memang benda tu tengok apa yang kita nak dalam perkahwinan tu. Kalau kita nak cari duit semata-mata, itu je lah Allah akan bagi. Kalau kita nak cari perhubungan ke arah yang lebih baik, niat sebelum arwah nenek saya meninggal pun dia kata, Adam nak kahwin dengan cucu untuk apa niat dia. So jawapannya niat aku kerana Allah. Insya-Allah akan dipermudahkan. Jadi niat pertama tu apa dia. Jadi itulah. Saya suka perkongsian daripada Sweet. Itu apa yang diceritakan oleh Sweet. Macam Azam sendiri dari bujang sekarang ke alam perkahwinan, rezeki zuriat buat Azam sendiri. Bagaimana Azam melihat rezeki dalam rumah tangga tu untuk Azam? Pada saya sendiri, saya merasa magicnya rezeki tu selepas daripada kami berkahwin lah. Dia macam datang tawaran rezeki. Lepas tu orang kata biarlah manisnya bercinta selepas kahwin tu pun rezeki juga. Setengah orang dia macam kita bercinta sekarang lah. No. Maknanya kita orang dua tak sama. Beza. Sebab Sweet kenal dengan Adam 5 tahun dulu. 4 tahun baru kita orang tunang dan kahwin. Azam after kan? Yes. Adalah kenal sebelum ni. Tapi kita orang terus ikat macam ikat tunang dan juga terus kahwin. Jadi bercinta selepas kahwin. Tu lebih manis rasanya. Rezeki juga. Okey, baik. Dan Syira, mungkin kita juga boleh bacakan komen-komen penonton. Silakan. Ini daripada Farhan. Katanya, pada pendapat saya, kalau awak nak hidup senang dan selesa seperti orang lain, bersyukur pada Tuhan, rezeki awak dan rezeki awak dapat. Rezeki besar atau kecil, terima sahaja, jangan tolak. Bersyukur dengan rezeki yang dapat, rezeki mewah atau murah, terima sahaja, jangan tolak. Maksudnya kita banyakkan bersyukur lah. Saya rasa itu yang Farhan cuba sampaikan. Syirah nak bacakan dan lagi juga daripada Mak Itun katanya, dalam rumah tangga kalau yang baik dalam keluarga, insya-Allah Allah murahkan rezeki tak kira dari apa sudut sekalipun. Bukan duit je, bukan anak sahaja, bukan kesihatan dan dapat suami isteri dan kedua-dua belah keluarga. Insya-Allah. Saya suka perkongsian daripada penonton-penonton. Betul, bagi mereka yang ada zuriat itu adalah rezeki buat mereka, dan bagi mereka yang belum lagi direzekikan zuriat sebenarnya adalah rezeki untuk terus tambah pengalaman manis bersama dengan pasangan masing-masing. Dan kalau boleh saya tujukan soalan seterusnya kepada Encik Fazli sendiri. Betul, rezeki ini datang daripada Tuhan, tetapi kita tak boleh terus melangkah dalam alam rumah tangga membuta tuli tanpa sebarang persediaan, tanpa sebarang perbincangan. Perlunya ada usaha. Encik Fazli. Sebenarnya rezeki ini dia ada dua lah. Satu disebut sebagai rezeki khusus, satu lagi disebut sebagai rezeki umum. Rezeki umum ni dia bergantung kepada sunnatullah ataupun fitrah
Contoh, kita lapar, kita makan, kita kenyang. Kan kita lapar, kita tengok makanan, kita takkan kenyang. Sebab hanya tengok dia kena makan. Okey. Jadi fitrahnya begitu. Bermakna sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada perkara yang memang kita kena usahakan. Kan? Kena usahakan. Contoh, nak perkahwinan. Bila kita nak kahwin, tentulah kena buat persediaan. Banyak persediaan. Persediaan ilmu. Betul. Persediaan emosi. Persediaan dari segi financial khususnya. Kan? Kita tak nak buat majlis besar-besar. Kan? Habis 30-40 ribu. Selepas dia majlis, terus termenung lah. Nak bayar hutang, berapa tahun nak bayar hutang kan. Anak dah besar pun hutang tak dibayar lagi. Hutang pasal kahwin dulu kan. Jadi, itu adalah sesuatu yang tak sesuai lah. Jadi, maknanya memang kena ada persediaan-persediaan tertentu. Termasuklah dalam rumah tangga ni. Pada saya, kalau tanya pasal bukan saja persediaan, tetapi kita juga kena ada adaptasi dalam perkahwinan. Kita kena sentiasa ada komitmen untuk lakukan perubahan. Sebab waktu kita bersedia awal dulu pun, bila dah masuk dalam perkahwinan, kadang-kadang dia punya terkejut tu luar biasa. Kan? Suami masa jumpa dulu, dia punya side seluar tu tajam betul. Maknanya kemas, orangnya rapi kan. Lepas dah kahwin, rupa dalam rumah, luar biasa perbezaan dia. Kan? Sangat berbeza, jauh sekali kan. Tuala kat situ, kain pelekat kat bawah. Entah, macam-macam lah cerita dia kan. Mana perbezaan tu? Jadi, di situ juga memerlukan komitmen kita untuk untuk menerima perbezaan tersebut. Kan? Menerima perbezaan tersebut. Dan bila bercakap pasal rezeki ni, Syirah, kadang-kadang saya nak bawa penonton kita macam ni. Kadang-kadang kita sibuk melihat apa yang kita tak ada. Kan? Sedangkan rezeki yang kita ada terlalu banyak. Contoh, ada satu kisah. Ada seorang lelaki tu datang jumpa seorang alim ni lah. Dia kata, aku ni tak ada apa-apa. Aku tak ada rezeki. Allah tak bagi aku rezeki banyak. Dia tanya soalan. Orang alim dia tanya, you nak tak I beli you punya telinga pendengaran 100,000? Tak nak. Nak jual tak tangan tu? I nak 100,000. Dia bayar. Sanggup sampai satu. Tak nak. Akhirnya semua anggota tak nak. Bermakna apa yang dia ada terjauh lebih banyak daripada apa yang dia risau. Sebab itu kadang-kadang, contohlah, kadang-kadang kita kahwin. Kita ada orang yang rezeki dia, duit dia banyak. Tapi anak tak ada. Kan? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun kahwin. Tak ada anak. Ada orang yang memang ada anak ramai. Tapi duit tak seberapa. Tapi anak ramai. Kan? Berbelas orang. Kalau kita terfikir macam mana 11 orang dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. Tapi semua berjaya. Saya memang ada kawan macam tu. 11 orang dibesarkan oleh ibu tunggal dan semua berjaya. Wow, Masya Allah. Semua hebat. Dapat anugerah ibu tokoh ibu. Jadi saya kata itu rezeki lah. So kadang-kadang contoh kan, kadang-kadang kita dengan pasangan baik. Kan, rezeki kita pasangan baik, ada rezeki kewangan, anak pun ada. Tapi kadang-kadang ujian kita datang daripada jiran sebelah juga. So dia boleh jadi pelbagai. Sebab tu kalau kita tengok, kalau nak tengok kepada jiran, marah kat jiran, kita tak appreciate apa yang kita ada. So sebenarnya bila sebut tentang rezeki, bermakna kita kena appreciate apa yang kita ada, itu satu. Yang kedua, tawakal tu mesti ada. Tawakal ni bukan hanya berserah, tak. Dia mesti berusaha dulu baru berserah. Setuju. Dan betul, kita harus banyak bersyukur. Dan kadang-kadang rezeki tu mungkin sekecil saya bangun pagi ni, pasangan saya ada di sebelah saya. Ada orang bangun pun tak ada pasangan kat sebelah mereka. Betul. Tapi saya setuju juga dengan apa yang dikongsikan oleh Ijam Azmi. Katanya, tapi kita janganlah remehkan juga rezeki berkenaan kewangan dalam perkahwinan. Banyak juga perkahwinan yang gagal akibat masalah kewangan. Setuju. Even usahawan terkenal, okey ini tidak perlu, tetapi penting juga soal kestabilan kewangan sebelum mendirikan rumah tangga. Jadi berbalik kepada apa yang Sweet kongsikan tadi. Sebelum berkahwin tu, Sweet banyak berbincang dengan suami. Adakah soal kewangan itu antara yang dibincangkan juga? Betul. Betul. Okay. Penting. Saya rasa ini penting sebab kadang-kadang seperti yang Syirah katakan, kita tak ada perbincangan itu terus berkahwin rasa macam okeylah kita together go with the flow. Susah Tapi senang sama-sama. bila dah sampai satu point tu macam mana betul. Kalau tanya Sweet, salah seorang tu perlu bijak untuk mengendalikan kewangan. Salah seorang, baik wanita ataupun yang lelakinya lah. Kalau kita tengok konsep dari segi apa yang kita selalu tengok, of course lah suaminya yang kena mengendalikan kewangan apa semua. Tetapi ada sesetengah lelaki dia memang tak pandai. Ataupun kita tengok dari sudut kat luar, ada yang mommy's boy, yang everything maknya yang buat. Ada yang jenis yang macam masih tak tahu macam mana nak uruskan apa semua. Jadi untuk Sweet sendiri dengan Adam, memang sebelum kahwin tu dalam fasa
pertunangan tu kan, masa kita nak plan untuk berkahwin, nak buat wedding apa semua, dari situ kita boleh nampak dah. Siapa yang jenis pandai uruskan, bahagian mana yang dia boleh, mana yang dia tak boleh. Itu pun satu rezeki, betul rezeki. Kan? Jadi boleh uruskan betul. kewangan. Jadi sebelum kahwin tu, bila masing-masing dah nampak kelebihan kekurangan dari segi nak kendalikan kewangan tu, kita terus bincang. Okey sayang, lepas kahwin macam Sweet dengan Adam, okey kita sediakan satu bank account bersama. Okay, this is where we need to put our money. Okay. Apa-apa saja anda kata salah seorang tak ada duit ke apa semua, we can use this money. So itu adalah perbincangan yang Sweet buat dengan Adam. So alhamdulillah apa yang kita orang lakukan selama 2 tahun perkahwinan ni menjadi. Itu adalah satu rezeki lah orang kata. Sebab orang kata bila kita nak plan pun belum tentu semuanya menjadi kan. Anda perlu sependapat juga. Betul, kan? Sependapat, senang cerita sekufu lah dari segi pemikiran tu. Kalau Sweet nak buat macam ni, Adam kata tak payahlah sebab Adam punya cara tak sama dengan Sweet. So kita tak apa, kita cuba dulu. Sebab Sweet dengan Adam kita orang boleh katakan yin and yang. Yin and yang. Memang cara dia macam kungfu panda, berlainan sangat-sangat. Cara Adam tak sama langsung, cara Sweet tak sama langsung. Jadi tapi bagusnya boleh bincang kan? Boleh bincang. Boleh bincang dan cari cara yang dipersetujui bersama. Betul. Dipanggil emotional maturity juga. Betul. Dan tu juga rezeki Sweet lah, sebab benda pertama Adam cakap kat Sweet, yang apa-apa kita perlukan perbincangan. No matter what, sekecil-kecil perkara pun kena lakukan perbincangan. Jadi itu yang Sweet dengan Adam buatlah. Jadi benda tu menjadi. Cara Adam tak menjadi, kita buat cara Sweet. Tengok mana yang serasi untuk dua-dua. Saya suka perkongsian dua anak muda yang ada dalam rumah tangga ni. Kan orang kata banyak lagi kita nak tanya sebenarnya kepada ketiga-tiga tetamu kita. Tetapi kita tak cukup masa. Mungkin saya boleh tanya juga kepada Azam. Azam berumah tangga umur berapa? Saya 25. 25. Usia yang sangat muda saya kira. Mungkin pesanan yang ringkas daripada Azam sendiri kepada anak muda di luar sana yang mungkin nak berumah tangga tetapi mereka kena percaya bahawa rezeki itu di tangan Tuhan. Silakan Azam. Apa yang saya boleh cakap, saya pun masih baru dari dalam perkahwinan ni. Jadi kalau nak mulakan hidup baru dengan pasangan, orang kata kena cukup persediaan lah. Pertama sekali tu kan. Memang kita rasa macam perkahwinan tu indah belaka, kita bayangkan kan, tapi tak semuanya. Jadi kita ada pahit getih kita kena lalui bersama. Jadi apa yang Azam cakap dekat pasangan pun sama. Kalau kita ada apa-apa masalah, kita selesaikan dengan cara baik, berbincang. Kita kalau boleh tak nak ada terasa iri hati ke apa ke kan. So communication paling penting lah. Itu yang Azam rasa yang paling poin utama perkahwinan ni lah. Communication. Banyakkan berkomunikasi secara efektif. Baik. Dan Encik Fazli, mungkin sedikit daripada Encik Fazli sendiri. Saya ingat dalam perkahwinan kita kan, saya sendiri dulu kahwin pada umur 24. Saya kahwin dalam keadaan tak ada kerja. Tak bekerja. Tetapi saya percaya pada rezeki yang Allah jamin lah. Sebab setiap orang ni Allah jamin rezeki dia. Sebab itu kalau kita perasan, saya faham konsep macam ni. Saya ada rezeki saya, Allah jamin. Isteri saya ada rezeki dia, Allah jamin. Kita duduk sama-sama, maka bersatulah rezeki tersebut. Bila dah anak, maka tiga rezeki bergabung. Betul. 4 rezeki bergabung, 5 rezeki bergabung. Maka sebab itu kalau kita tengok, sepanjang kita kahwin, kita tak sedar sebenarnya kita sentiasa mengalami peningkatan dari segi hidup kita. Tanpa kita sedar. Cuma kadang-kadang, walaupun kalau kita tengok dari segi gaji lah, semakin lama bekerja gaji semakin banyak. Cuma yang menyebabkan rasa tak banyak tu kerana tak cukup tu kenapa? Kerana komitmen bertambah. Setuju. Kan? Sebenarnya dari segi keperluan kita, Allah dah jamin rezeki sentiasa cukup. Cuma bila kita tak pandai kontrol, maka komitmen meningkat seiring dengan pendapatan, maka tak rasalah peningkatan tersebut. Jadi itu satu. Yang kedua, bila sebut tentang rezeki, dia macam ni. Konsep dia adalah kita usaha dulu. Kita buat dulu macam-macam. Ada rezeki, maka bertambahlah ia dengan efektifnya. Tak ada rezeki, maka dia akan mungkin tak seperti mana yang kita harapkan. Itu saja. Tapi kalau kita duduk saja tunggu, insya-Allah rezeki masuk tahun ini. Jatuh berdebu kan. Kalau usaha itu dia usaha dia dengan termenung lah. So itu sebenarnya itu.
Sebenarnya memang perlu pada usaha dulu. Maka usaha insya-Allah kita serahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Maka biar Allah bantu kita dalam memberikan hasil. Kerja kita usaha aja. Tetapi yang menentukan hasil tetap Allah. Baik, saya suka kesimpulan yang dibuat oleh Encik Fazli. Betul, kita boleh harap rezeki itu di tangan Tuhan, tetapi kita kena ada usaha dan kita bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Baik, Encik Fazli Aziz, Azam dan juga Sweet Kesmina, terima kasih banyak-banyak bersama kami di Wanita Hari ini. Ya, terima kasih atas perkongsian dan juga untuk anda yang sudi berkongsi komen-komen anda, terima kasih kepada anda juga. Dan Syira, ada orang rezekinya pasangan mungkin pandai masak, pandai baking dan sebagainya. Awak pandai? Saya tak boleh. Boleh tak lah, pandai. boleh tengah belajar lah kan. Tapi apapun selepas ini kami nak kongsikan bersama dengan anda kek mini cheese. Bestnya, jangan ke mana-mana.